Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik keselamatan bengkel. Ini adalah topik kita iaitu peraturan keselamatan. Di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai dua perkara iaitu yang pertama adalah fahami simbol dan tanda keselamatan dan yang kedua adalah apabila berlaku kemalangan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 1.1 amalan keselamatan. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 1.1.2 menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. 1.1.3 mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Kedua, melakukan langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku kebakaran di bengkel. Manakala, kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya dua maksud simbol dan tanda keselamatan dalam bengkel. Kedua, murid berjaya menyenaraikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama iaitu fahami simbol dan tanda keselamatan. Jadi, mari kita memahami simbol dan tanda keselamatan. Fahami simbol dan tanda keselamatan. Simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau penyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Jadi, mari kita lihat apa simbol dan tanda keselamatan yang ada di bengkel RBT. Maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Jadi, mari kita pergi dahulu kepada maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Terdapat 5 warna kesemuanya iaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru dan warna putih. Jadi, mari kita pergi dahulu kepada warna merah. Warna merah bermaksud larangan. Jadi, kamu tidak boleh berada berdekatan dengan kawasan berlabel dengan warna merah kerana ia mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada kamu. Selain itu, warna merah juga bermaksud pemadam api. Jadi, pemadam api akan dilabelkan dengan warna merah. Pemadam api hanya digunakan apabila berlaku kebakaran sahaja. Kita pergi pula kepada warna kuning. Warna kuning bermaksud perhatian, amaran, waspada dan potensi bahaya. Jadi, ketika kamu berada berdekatan dengan kawasan berlabel dengan warna kuning, kamu perlu sentiasa berhati-hati dan mengamalkan segala langkah keselamatan bagi mengelak kemalangan. Kita pergi pula kepada warna hijau. Warna hijau bermaksud zon aman dan pertolongan pertama. Jadi, kamu akan sentiasa selamat ketika berada di kawasan berlabel dengan warna hijau. Selain itu, jika berlaku kecemasan, kamu perlu berada atau bergerak ke kawasan yang berlabel dengan warna hijau. Kita pergi pula kepada warna biru. Warna biru bermaksud wajib dipatuhi. Contoh, gunakan sarung tangan. Jadi, kamu perlu memakai sarung tangan ketika melakukan aktiviti seperti memasak ataupun berkebun. Dan akhir sekali, warna putih. Warna putih bermaksud informasi umum.
Contoh seperti jadual waktu penggunaan bengkel RBT ataupun jadual waktu kebersihan bengkel RBT. Jadi itulah maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Simbol dan tanda keselamatan. Terdapat 8 kesemuanya simbol dan tanda keselamatan. Jadi mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan simbol dan tanda keselamatan ini. Jadi mari kita lihat simbol dan tanda keselamatan yang pertama. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Seterusnya, kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang kedua. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang ketiga. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud laluan keluar semasa kecemasan. Kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang keempat. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud alat pemadam api. Kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang kelima. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud kawasan larangan merokok. Kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang keenam. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud lantai licin. Kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang ketujuh. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud bahan mudah terbakar. Kita pergi pula kepada simbol dan tanda keselamatan yang terakhir iaitu yang ke-8. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Simbol dan tanda keselamatan ini bermaksud sentiasa menjaga kebersihan. Jadi, itulah apa yang dimaksudkan dengan simbol dan tanda keselamatan. Kita pergi pula kepada pembelajaran yang kedua, iaitu apabila berlaku kemalangan. Jadi, mari kita ikuti langkah yang perlu diambil apabila berlaku kemalangan. Apabila berlaku kemalangan. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Ikut langkah rawatan yang betul. Jadi, mari kita lihat langkah rawatan bagi kemalangan yang biasa berlaku di bengkel RBT seperti luka melecur atau terkena renjatan elektrik. Merawat luka melecur. Kulit melecur berlaku disebabkan terkena cecair panas, objek panas, arus elektrik dan sebagainya. Jadi, mari kita lihat langkah merawat luka melecur. Pertama, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Jadi, itu adalah langkah merawat luka melecur. Seterusnya, terkena renjatan elektrik. Renjatan elektrik berlaku disebabkan menggunakan peralatan elektrik yang rosak atau menggunakan peralatan elektrik dalam keadaan basah. Jadi, mari kita lihat langkah rawatan terkena renjatan elektrik. Pertama, jangan sentuh mangsa. Kedua, alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Dan yang ketiga adalah rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Jadi, itu adalah langkah rawatan jika terkena renjatan elektrik.
Seterusnya, kamu perhatikan contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di atas. Ceritakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Contoh kecemasan adalah berlakunya kebakaran ataupun berlakunya bangunan runtuh. Jadi, kamu boleh lihat contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT ini. Jika kamu berada di kawasan berdekatan di sebelah sini, kamu perlu keluar melalui pintu yang terdekat, iaitu pintu di sebelah sini. Manakala, jika kamu berada berdekatan di kawasan sebelah sini pula, kamu perlu keluar melalui pintu yang terdekat, iaitu pintu di sebelah sini. Jadi, itulah tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Dan pastikan ketika kamu berjalan keluar dari bengkel RBT, kamu tidak berlari atau menolak rakan kamu yang lain. Pastikan kamu keluar dengan berhati-hati dan teratur ke tempat selamat, iaitu tempat berkumpul seperti padang sekolah. Selain itu, bengkel RBT hendaklah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Pastikan kedua-duanya berada dalam keadaan baik. Gunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas untuk merawat luka ringan. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Ini adalah contoh peti pertolongan cemas. Di dalam peti pertolongan cemas terdapat ubat-ubatan, bahan rawatan luka dan kecederaan seperti ubat luka, iodin, kain pembalut luka, kapas, kain anduh, gunting dan plaster. Murid perlu mendapatkan nasihat dan panduan guru sebelum menggunakan ubat-ubatan dan bahan rawatan. Seterusnya, alat pemadam api digunakan untuk memadam kebakaran kecil. Jadi kamu boleh lihat di sini ada contoh langkah-langkah menggunakan alat pemadam api. Di mana yang pertama adalah kamu tarik pin picu yang terdapat pada alat pemadam api. Kemudian yang kedua adalah kamu halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Dan yang ketiga adalah tekan tuas. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan sehingga api terpadam. Jadi, itu adalah langkah menggunakan alat pemadam api. Peti pertolongan cemas dan alat pemadam api kebiasaannya diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan senang digunakan. Jadi ini akan memudahkan kamu untuk menggunakan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api sekiranya berlaku kecemasan. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan simbol dan tanda keselamatan, serta cikgu juga harap kamu faham jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita boleh merawatnya dengan segera mengikut langkah rawatan yang betul. Jadi, bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit aktiviti secara bersama-sama. Jadi, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi keselamatan bengkel. Kamu boleh salin soalan latihan ini di dalam buku latihan RBT kamu. Jadi, mari kita mula menjawab soalan latihan ini secara bersama-sama. Arahan: jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama: nyatakan maksud simbol dan tanda keselamatan tersebut. Terdapat dua simbol dan tanda keselamatan. Jadi kamu boleh lukis dan warnakan simbol dan tanda keselamatan ini. Jadi
Maksud simbol dan tanda keselamatan ini ada cikgu terangkan di dalam pembelajaran kita. Jadi, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan simbol dan tanda keselamatan ini. Ini adalah simbol dan tanda keselamatan, di mana simbol dan tanda keselamatan kita yang pertama adalah bermaksud bahan mudah terbakar. Ini adalah simbol dan tanda keselamatan yang kedua, di mana ia bermaksud laluan keluar semasa kecemasan. Jadi, mari kita tulis jawapan kita ini. Simbol dan tanda keselamatan yang pertama adalah bahan mudah terbakar. Manakala simbol dan tanda keselamatan yang kedua adalah bermaksud laluan keluar semasa kecemasan. Jadi selesai sudah soalan yang pertama, di mana soalan yang pertama adalah nyatakan maksud simbol dan tanda keselamatan, di mana simbol dan tanda keselamatan yang pertama adalah bermaksud bahan mudah terbakar. Dan simbol dan tanda keselamatan yang kedua adalah bermaksud laluan keluar semasa kecemasan. Jadi selesai sudah soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu nyatakan langkah merawat luka melecur. Jadi langkah merawat luka melecur juga ada cikgu terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan langkah merawat luka melecur. Ini adalah langkah merawat luka melecur, di mana yang pertama adalah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Yang kedua adalah sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga adalah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Jadi, mari kita tulis jawapan kita ini. Pertama adalah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Yang kedua adalah sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga adalah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Jadi selesai sudah jawapan bagi soalan yang kedua, iaitu nyatakan langkah merawat luka melecur, di mana jawapannya yang pertama adalah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air, dan yang kedua adalah sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran, manakala yang ketiga adalah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan yang kedua. Dengan itu kita juga selesai sudah menjawab soalan latihan reka bentuk dan teknologi keselamatan bengkel. Jadi maka dengan itu selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan simbol dan tanda keselamatan, dan apakah simbol dan tanda keselamatan yang ada di dalam bengkel RBT, serta kamu juga faham jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Jadi kita juga ada belajar mengenai langkah rawatan yang betul.
Jadi sampai situ sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.